Dalam memastikan misi membina sebuah negara maju dan berdaya saing dapat dicapai, konsep wasatiyah atau kesederhanaan sentiasa cuba dipupuk kerajaan. Generasi muda khususnya penuntut di luar negara antara golongan penting yang bakal memacu masa depan sekaligus berdepan pelbagai ancaman dan cabaran ekstremisme. Justru nilai-nilai itu dibincang dan diterapkan dalam program wacana wasatiyah dalam siri jelajah buat kali kedua. Safwan Sawi dari Wellington, New Zealand ada butirannya. Menyedari pendekatan itu semakin mencabar dan kurang dipraktikkan, Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia YPPM meneruskan inisiatif berkenaan yang dibuat menerusi sesi dialog dan diskusi bersama para pelajar institusi pengajian tinggi luar negara. Aktiviti berlangsung di 3 buah lokasi terpilih. Saya rasa sebagai pelajar-pelajar yang terpilih ke luar negara, mereka dapat berfikir bila kita mengajak mereka untuk berbincang dan juga debate. Dan wacana kali ini, Alhamdulillah, kita memberi peluang kepada para pelajar sendiri untuk mengemukakan soalan dan kita sebenarnya menyerahkan wacana ini untuk para pelajar mengaturkannya. Memulakan hari pertamanya di Victoria University of Wellington, hampir semua pelajar Malaysia iaitu seramai 157 orang menyertai aktiviti ini. Manakala pelajar-pelajar di beberapa buah universiti di Auckland, New Zealand dan University of Adelaide, Australia dijangka bakal menyusul pada hari berikutnya. Antara ahli panel yang terlibat ialah Datuk Dr. Fadilah Kamsah, Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah dan Datuk Fazli Yaakob. Formula Rasulullah SAW ini sebenarnya telah dipraktikan digunakan pakai oleh ramai tokoh pemikir tersohor dunia. Antaranya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang menerangkan wasatiyah adalah kehidupan yang paling ideal. Wasatiyah dalam pendidikan yang mencari titik keseimbangan bukan sekadar menyampaikan ilmu dan juga keterampilan semata-mata. Sebaliknya, asas tajdid ini mendidik pelajar agar tidak begitu emosi, gairah dan juga ekstrim dalam transformasi diri dan negara. Safwan Sawi, Wellington, New Zealand, TV3. Saya rasa macam dekat sini kita nak dengar lagu negaraku pun susah. Kita nak tanya lagu negara tak tahu. Kadang-kadang kita nyanyi lagu negaraku, ada yang menangis macam rindu Malaysia. So this is the only chance saya rasa peluang untuk kita remind balik apa asal usul kita. Saya bertandang ke sini tu pendekatan dia lebih menyeluruh dan juga lebih mendalam lah pada isu yang dibincang pada hari ini, iaitu mengenai cinta kita kepada agama, bangsa dan juga negara. Untuk saya rasa budaya Malaysia adalah tidak boleh dilupakan kerana kita walaupun sudah di study overseas ataupun apa-apa, tapi kita datang daripada Malaysia. So ini adalah sangat penting untuk kita diingati. Sambutan Hari Malaysia turut menjadi motivasi dalam mengukuhkan jati diri serta semangat patriotisme pelajar Malaysia di luar negara. Menerusi wacana wasatiyah anjuran Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia YPPM, sumbangan serta khidmat bakti kepada tanah air diingatkan kembali. Butirannya bersama wartawan Safwan Sawi di Auckland, New Zealand. Berlangsung di Pioneer Women and Ellen Melville Hall, dialog membabitkan lebih 80 pelajar dari University of Auckland dan Auckland University of Technology. Satunya adalah faktor tarikan gaji yang lebih tinggi. Yang keduanya, mereka melihat bahawa budaya orang luar itu lebih menarik daripada budaya masyarakat mereka sendiri, khususnya masyarakat Melayu. Jadi bila pergi ke luar negara, mereka melihat bahawa cara hidup satu-satu bangsa itu lebih menarik dibandingkan dengan bangsa mereka. Jadi kita datang juga untuk menanamkan balik betapa pentingnya bahawa untuk membuat perubahan itu. Di sini lahirnya sebuah cinta menjadi teras perbincangan dalam mencari identiti dan jati diri bangsa Malaysia. Apabila mereka menyatakan bahawa saya pernah ke negara untuk belajar dalam bidang management, dalam bidang commerce, kemudian industri, tapi saya kembali ke Malaysia untuk menyumbang negara dan apa yang boleh saya sumbang kembali, mereka merasakan bahawa itu juga satu tanggungjawab mereka. Dan saya melihat kemampuan pelajar Malaysia di luar negara memang tidak dipertikaikan. Peranan sebagai duta kecil negara perlu digalas sebaik mungkin dalam menjaga imej negara di peringkat global. Biarpun bercambah sejauh mana sekalipun, akar melingkar tetap mencengkam di bumi asalnya. Jati diri, nilai bangsa, sejauh mana pengamalannya di negeri orang. Selamat Hari Malaysia yang ke-51. Safwan Sawi, Auckland, New Zealand, TV3. Mereka ini dihantar atas tujuan untuk membangunkan Malaysia sendiri. Jadi oleh itu
mereka perlulah bermuhasabah diri, dan daripada program ini saya rasa mereka akan lebih jelas apa peluang dan juga apa itu Malaysia itu sendiri. By having this kind of occasion kan, boleh mempersatukan pelajar-pelajar daripada Malaysia dan yang mana boleh what do we call meningkatkan silaturahim antara para pelajar. Kebergantungan sepenuhnya maklumat dunia maya mengenai isu negara antara cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar Malaysia di luar negara. Bimbang interpretasi dari sumber pihak tidak bertanggungjawab yang akan memberi kesan buruk kepada pelajar serta menjejaskan hala tuju pembangunan negara. Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia YPPM tampil memberi penjelasan secara bersemuka dalam menangkis segala persepsi negatif yang timbul. Dari Adelaide, Australia, Safwan Sawi ada butirannya. Menerusi siri jelajah kedua wacana wasatiyah yang masuk hari terakhir hari ini di Universiti ketiga tertua Australia, University of Adelaide, ia membabitkan hampir 100 pelajar yang masih menuntut dalam pelbagai bidang pengajian. Ia membabitkan panel Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah dan penyampai radio Hot FM Farah Fauzana. Sehingga menjadi viral satu-satu maklumat itu tanpa ada rasa bertanggungjawab sama ada ianya benar ataupun tidak. Jadi inilah yang kita bincangkan pada hari ini supaya mereka menjadi pemimpin ataupun pelajar yang lebih bertanggungjawab dalam menghadapi arus media sosial ni. Justru itu jati diri dan kematangan yang tinggi harus ada dalam diri setiap pelajar di luar negara untuk menilai sumber yang diperolehi. Dia kena tangani dengan masalah mengambil kesempatan melihat bahawa Malaysia ini ada kelebihan-kelebihan yang lain. Malaysia ini mempunyai sebuah negara yang jadi contoh dalam banyak bidang yang positif dia tak nak tengok. Kita dah biasa dengan teknologi di mana kita boleh dapat informasi dengan petik jari je. Tapi informasi tu kita tak boleh macam tanya soalan, tak boleh berbalas soalan. Tapi dengan program macam ni, kita boleh tanya panel-panel soalan. Maklum balas sebelum ini menunjukkan ada sebahagian pelajar lebih cenderung untuk mengetahui isu-isu yang boleh menjejaskan imej negara. Sebaliknya, apa yang menyedihkan apabila ditanya mengenai dengan latar belakang negara, ada yang tidak mengetahui jalur gemilang itu adalah nama bendera untuk Malaysia. Safwan Sawi, Adelaide, Australia, TV3.